Assalamualaikum dan salam sejahtera. Hari ini anda bersama saya, hos anda dalam rancangan Syariah Meja Bulat. Jadi hari ini kita akan mengupas lebih lanjut tentang isu yang sedang hangat diperkatakan oleh masyarakat masa kini, iaitu gejala buli. Jadi hari ini kita bersama dengan seorang tetamu istimewa, iaitu merupakan mangsa buli pada tahun 2017, iaitu adik Siti Nur Atikah binti Ismail. Jadi sebelum kita mengupas lebih lanjut isu ini bersama dengan adik Atikah, saya akan menceritakan serba sedikit tentang bagaimana berlakunya gejala buli ini mengikut teori sosiologi. Berdasarkan teori sosiologi, seseorang kanak-kanak akan cenderung mengikut aksi daripada persekitaran mereka. Kebanyakan pelajar yang terlibat dengan gejala buli ini sebenarnya mempunyai masalah, mungkin daripada rumah lagi. Mereka cenderung mengikut apa yang dilakukan oleh persekitaran mereka. Contohnya, mungkin ibu bapa mereka sering bergaduh sejak kecil, atau mungkin mereka sering melihat aksi di mana bapa mereka bergaduh dengan ibu mereka, bapa sering menampar atau memukul ibu mereka. Hal ini juga boleh menyebabkan mereka mudah terikut-ikut dan menyebabkan mereka terjerumus dengan gejala buli. Bolehkah adik Atikah ceritakan apakah perasaan adik Atikah semasa menjadi mangsa buli? Okey, saya merupakan mangsa buli pada tahun 2017. Waktu tu saya berumur 17 tahun. Okey. Waktu tu saya di sekolah menengah. Saya tengah nak menghadapi, waktu tu tahun SPM saya lah. Waktu tengah rehat, waktu tu saya duduk dalam kelas. Okey. Lepas tu tiba-tiba ada 2-3 orang perempuan datang kat saya, lepas buku diorang kat atas meja saya. Wow. Okay. Lepas tu diorang suruh saya buat kerja sekolah. Jadi saya tak nak benda lebih buruk terjadi waktu tu sebenarnya. Jadi saya pun terima. Keesokan harinya saya bagi balik buku tu kat mereka. Lepas tu dia orang check ada satu helai tu yang saya terlepas pandang, saya tak buat. Okay. Lepas tu dia orang terus tarik tudung saya lah, sepak saya sampai adalah luka-luka, cedera. Waktu tu saya takut lah. Okay, mari kita saksikan sedikit VT yang kami sediakan untuk anda berkenaan dengan gejala buli. Kita tengok lagi sekali sama-sama, okey? Sama-sama kita tunggu. Bermulalah sesi pemukulan di antara mereka semua. Selamat pagi, Puan. Sebagai seorang pensyarah, bolehkah Puan nyatakan apakah punca lain berlakunya masalah buli ini? Okey, terima kasih kepada yang bertanya. Terlebih dahulu, saya memperkenalkan nama saya Siti Zubaidah binti Muhammad Ghazali. Nombor matrik C20A1464. Punca lain yang berlaku buli ialah kegagalan ibu bapa dalam membentuk keluarga bahagia. Okey, ketua keluarga atau pasangan terlalu mengejar kejayaan dalam kerjaya masing-masing. Pada realitinya, memang tidak dinafikan bahawa kemajuan dalam kerjaya seseorang adalah perkara yang sangat baik. Tetapi sekiranya individu tersebut mengabaikan keluarga demi mengejar cita-cita, ia adalah satu perkara yang sangat merugikan. Anak-anak seharusnya mendapat perhatian dan kasih sayang yang cukup daripada ibu bapa kerana kemajuan dunia mutaakhir ini berisiko besar kepada mereka sekiranya tidak dibimbing dengan cara kehidupan yang betul. Okey, seterusnya adalah punca buli yang seterusnya, kegagalan ibu bapa dalam didikan agama. Lazimnya, setiap agama mementingkan sahsiah diri dan nilai murni dalam kehidupan seseorang. Oleh itu, jika setiap daripada kita menyemat ilmu agama dan nilai murni dalam kehidupan seharian, sudah pasti tidak mampu menjadi seseorang yang lebih intelektual dan berketerampilan. Okey,
dalam menghadapi setiap situasi kehidupan, khususnya dalam hal kekeluargaan. Justeru, pengisian rohani dalam setiap individu perlu dilakukan setiap hari dengan cara bermuhasabah diri dalam setiap perlakuan yang dilakukan. Anak-anak ini perlu didikan perhatian agama sejak kecil lagi, seperti pepatah Melayu, meletar buluh biarlah dari rebunnya. Perkara ini mustahak kerana apabila sudah menginjak ke usia remaja, mereka akan sukar untuk menerima nasihat dan melakukan perubahan. Okey, sekian, terima kasih. Assalamualaikum Puan. Sebagai seorang guru, bolehkah Puan nyatakan antara punca berlakunya masalah buli? Waalaikumsalam. Pada pendapat saya, antara punca berlakunya gejala buli adalah berpunca daripada pengaruh rakan sebaya. Rakan sebaya adalah individu yang sama sosial di mana ia merupakan kumpulan sosial yang mempunyai minat, kedudukan sosial dan usia yang sama. Punca ini merupakan punca yang timbul apabila seseorang individu membesar menjadi remaja. Apabila remaja tidak mempunyai panduan dalam memilih rakan sebaya, maka mereka akan mudah tergolong dalam kawan-kawan yang suka melakukan aktiviti yang tidak berfaedah. Golongan remaja yang mempunyai tabiat suka membuli selalunya menjadikan keyakinan diri mereka sebagai satu teknik untuk menindas dan membuli orang yang dirasakan lebih lemah agar mereka memiliki keberanian dan kekuasaan. Ini menunjukkan bagaimana proses pengaruh rakan sebaya mensosialisasikan kepercayaan dan tingkah laku seseorang remaja. Itu saja daripada saya. Terima kasih. Assalamualaikum dan selamat sejahtera Inspektor. Bolehkah Inspektor nyatakan apakah punca berlakunya gejala buli ini? Okey, terima kasih. Baik, antara punca berlakunya masalah buli ialah disebabkan oleh media sosial dan juga media massa. Zaman sekarang, semua golongan umum mampu untuk melayari media sosial, terutamanya golongan remaja. Hal ini menyebabkan golongan remaja terdedah kepada risiko untuk menjadi mangsa buli dan juga pembuli. Di media sosial, mereka sering memaparkan aksi-aksi tingkah laku dan juga percakapan yang kurang enak dan juga kurang sopan. Hal ini menjadi tauladan yang buruk kepada remaja. Perkara ini juga mendorong mereka untuk melakukan pembulian. Selain itu, buli cyber terkenal sebagai pembulian zaman digital. Hal ini kerana pembulian itu melalui alat-alat digital seperti telefon bimbit, komputer, tablet dan sebagainya. Hal ini sering berlaku di laman sosial seperti Facebook, Instagram, Twitter dan sebagainya. Antara contoh buli cyber ialah mereka menyiarkan berita palsu. Hal ini bertujuan untuk memalukan mangsa. Oleh itu, bagi mengelakkan kejadian buli terus berulang, setiap pengguna perlulah berhati-hati dalam menyiarkan sesuatu perkara di laman media sosial mereka. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum Puan. Sebagai seorang ibu bapa, pada pendapat Puan, apakah punca berlakunya masalah buli ini? Baiklah, sebagai seorang ibu, saya rasa buli ni dah selalu sangat kita dengar, kan? Lagi-lagi dekat sekolah. Jadi, mungkinlah berpuncanya disebabkan pengawasan sekolah dan disiplin di sekolah yang longgar. Jadi, disebabkan persaingan sesuatu pelajaran atau apa-apa di sekolah yang menyebabkan adanya rasa dendam atau sebagainya, jadi berpunca menyebabkan buli ni berlaku. Itulah apa yang saya boleh katakan
mungkin disebabkan disiplin sekolah yang longgar lah. Ya, sebab kita kalau di rumah, kita boleh lihat kan, kita boleh lihat tingkah laku anak kita ni macam mana, kita boleh kawal, kita boleh ni. Di sekolah, kita tak mampu nak kawal diorang, kita tak tahu apa yang diorang buat di sekolah. Jadi di sekolah ni kita cuma mengharapkan pihak sekolah lah yang mengawasi anak-anak kita kan. Jadinya, itulah apa yang boleh saya katakan, mungkin disebabkan disiplin sekolah yang longgar, dan mungkin disebabkan ada beberapa pihak yang menganggap buli ni satu benda yang remeh atau sebagainya. Itu saya tak pasti, tapi itulah kenapa kita selalu dengar buli ni berlaku di sekolah. Bila kita fikir-fikirkan balik, mungkinlah disebabkan disiplin sekolah tu tadi kan. Itulah, itu saja yang boleh saya cakap. Selamat pagi, doktor. Bolehkah doktor nyatakan apakah kesan yang bakal dihadapi oleh mangsa buli? Memberi impak kepada mangsa buli adalah masalah kemurungan. Masalah kemurungan adalah masalah yang serius yang dihadapi oleh mangsa buli yang akan mengakibatkan mereka melakukan kes bunuh diri. Mangsa yang dibuli akan mengalami satu atau lebih masalah di sekolah seperti ketidakhadiran ke sekolah, penurunan dalam akademik dan sebagainya. Hal ini terjadi kerana mangsa sudah tidak tahan dengan apa yang dialami dan ingin menamatkan penderitaan mereka secepat yang mungkin. Mangsa buli selalu memikirkan situasi menyedihkan yang telah mereka alami semasa dibuli dan sering berada dalam ketakutan, lalu menjadi mereka pelajar yang pasif dan tidak ceria. Selain itu, pada pendapat Puan, apakah kesan terhadap mangsa buli? Kesan terhadap mangsa buli adalah kesan perubahan fizikal. Kesan fizikal dilihat dalam jangka masa pendek kepada mangsa buli. Kesan ini menyebabkan pelbagai kesukaran dihadapi oleh mangsa buli. Dalam mengkaji kesan fizikal kepada mangsa buli, kajiannya telah membuat skem bahagian kepala terhadap 63 subjek kajian. Mereka yang pernah dibuli oleh rakan menunjukkan keadaan yang tidak normal di dalam otak, iaitu yang dinamakan corpus callosum, iaitu bahagian yang menghubungkan antara otak kiri dan otak kanan. Bahagian ini adalah penting dalam memproses penglihatan, ingatan dan lain-lain. Itu saja daripada saya. Terima kasih. Selamat sejahtera Encik. Sebagai seorang bapa, pada pendapat Encik, apakah kesan yang bakal berlaku terhadap mangsa buli? Okey, Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Sebagai seorang bapa, saya berpendapat bahawa kesan jika anak saya sendiri yang dibuli, kemungkinan dia akan mengalami kemurungan kerana dia takut untuk berada di dunia luar, kerana orang-orang ataupun masyarakat di dunia luar ini akan membulinya. Jika daripada fizikal, mungkin anak saya ataupun anak-anak orang lain mungkin juga akan mengalami kecederaan fizikal, di mana akan terdapat kesalahan di anggota badan seperti tangan, kaki, hidung dan sebagainya. Kecederaan ini mungkinlah nampak tidak serius, tapi jika dibiarkan lama mungkin akan meragut nyawa, kerana lama-kelamaan benda ini akan menjadi lebih teruk. Jadi tanganilah buli dengan sebaik-baiknya. Selamat sejahtera adik. Jadi, pada pendapat adik sebagai pelajar universiti, apakah kesan yang bakal berlaku terhadap mangsa buli? Kesan yang akan berlaku terhadap mangsa buli adalah dalam aspek kerjaya dan kemasyarakatan. Mangsa buli kebiasaannya sukar untuk mendapat pekerjaan dan memilih peluang kerjaya.
Ini kerana majikan kurang mempercayai tahap keyakinan dan personaliti mangsa buli dalam menyesuaikan diri di tempat baru. Seterusnya, sekiranya mereka memiliki pekerjaan, kesan buli akan mempengaruhi produktiviti kepada mangsa. Hal ini disebabkan mangsa kerap kali mengambil cuti sakit disebabkan kecederaan fizikal maupun mereka kerap mengambil cuti kerana takut untuk berhadapan dengan pembuli. Ini secara tidak langsung akan merendahkan produktiviti serta organisasi secara keseluruhan. Pada pendapat doktor, apakah langkah terbaik untuk menangani masalah gejala buli ini? Ibu bapa juga memainkan peranan yang sangat penting dan utama dalam usaha untuk membendung kemelut ini. Ibu bapa harus memberi pendidikan awal kepada anak-anak sama ada dalam bentuk nasihat dan cara yang baik. Contohnya, ibu bapa haruslah menunjukkan teladan yang baik kepada anak-anak mereka supaya anak akan mencontohi kelakuan ibu bapa. Pendidikan berbentuk agama juga penting diberikan kepada anak-anak sejak kecil lagi agar anak-anak dapat berkelakuan baik dengan sesiapa sahaja untuk menghindari perkara-perkara negatif seperti buli. Oleh itu, ibu bapa mestilah bersikap tegas kepada anak-anak yang berkelakuan negatif sejak kecil lagi. Assalamualaikum dan selamat pagi kepada wartawan yang berada di hadapan saya. Di sini saya akan memberikan kesempatan kepada wartawan yang di hadapan saya untuk mengajukan beberapa soalan kepada saya mengenai masalah buli. Dipersilakan. Selamat pagi Puan. Sebagai seorang peguam, bolehkah Puan nyatakan apakah langkah yang boleh dilakukan untuk mengelakkan masalah buli ini terus berleluasa? Okey, terima kasih kepada saudari yang telah pun mengajukan soalan tersebut kepada saya. Okey, saya berpendapat bahawa langkah yang sewajarnya diambil oleh pihak sekolah untuk mengatasi masalah buli ini adalah dengan memperketatkan undang-undang sekolah yang berkaitan dengan buli dan menjelaskan isi kandungan peraturan tersebut kepada para pelajar supaya mereka lebih memahami tentang isi kandungan peraturan tersebut. Bahkan, pihak sekolah juga boleh mempamerkan beberapa poster mengenai anti-buli di sekolah. Dan pihak sekolah juga perlu mengedarkan beberapa risalah mengenai anti-buli kepada setiap pelajar untuk dibaca bersama ibu bapa mereka di rumah. Sekian, terima kasih. Itu sahaja yang saya dapat kongsikan setakat ini. Assalamualaikum. Selain itu, pada pendapat Puan, apakah langkah yang boleh dilakukan untuk mengelakkan masalah buli ini? Dan bagi langkah untuk membendung buli ni, saya rasa selain daripada pihak sekolah buat something untuk dari segi mungkin wujudkan ahli jawatan untuk anti-bully bagi mengawasi pelajar-pelajar di sekolah. Saya rasa kerajaan juga perlu membuat sesuatu lah. Kerajaan dengan mungkin dengan memperketatkan lagi undang-undang yang sedia ada ni untuk menakutkan pelajar-pelajar ni supaya dia tak lakukan buli. Mungkin dengan hukuman-hukuman yang lagi berat, hukuman-hukuman yang lagi menakutkan, supaya diorang ingat, diorang takut, diorang fikir, oh kalau aku bully ni, nanti aku akan jadi macam gini, nanti aku akan end up masuk penjara,
nanti aku akan dibuang sekolah lagi. Kita kena buat something yang buat macam psikologi lah. Kita kena psycho anak-anak ni kan, supaya diorang tahu apa yang betul, apa yang salah. Jadinya ya pihak sekolah kena buat something, pihak kerajaan pun kena buat something. Ibu bapa pun ya kena mainkan peranan masing-masing. Jadi dekat sini saya nak cakap semua orang perlu memainkan peranan masing-masing. Itu saja. Terima kasih. Selain itu, pada pendapat adik, apakah langkah yang perlu dilakukan untuk mengelakkan masalah buli ini terus berleluasa? Langkah yang perlu dilakukan agar buli ini tidak terus berluasa adalah bijak memilih kawan kerana kebiasaan mereka terpengaruh dengan ajakan rakyat. Sebagai contoh, jika mereka minat membaca, maka mereka cenderung untuk mempengaruhi diri melakukan aktiviti yang bermanfaat. Selain itu, mangsa buli maupun seseorang yang ternampak kes buli perlulah segera memberanikan diri untuk melaporkan kepada pihak yang bertanggungjawab agar masalah ini dapat diatasi dengan segera. Okey, itu dia sedikit sebanyak VT dan juga beberapa temu bual yang kami sempat sediakan untuk anda daripada beberapa orang individu. Jadi sebelum kita mengakhiri rancangan ini, apakah harapan dan juga kata-kata terakhir daripada adik Atika untuk penonton di luar sana? Harapan saya agar pembuli-pembuli ni berhenti membuli orang yang lemah. Dan untuk orang yang dibuli, saya harap mereka dapat mengatasi masalah ni dengan menguasai, contohnya seperti menguasai kemahiran taekwondo, seperti silat, supaya mereka dapat mempertahankan diri mereka. Okey, terima kasih kepada anda yang sudi menonton rancangan kami. Assalamualaikum dan jumpa lagi.